perkenalkan diri. Nama saya Disha Amanda, berumur 11 tahun. Amanda main sukan apa je? Tenis, olahraga, squash. Okay, sejak bila Amanda suka main tenis ni? 7. Umur 7 tahun. So, apa yang buat Amanda suka main tenis? Nampak orang main macam seronok. So, nak try. Then try best. So, minat lah. Orang kata kalau main tenis kan main waktu tengah panas, lepas tu raket pun berat. Amanda rasa macam benda tu susah tak? Mula-mula susah lah, tapi dah lama-lama rasa biasa. So, siapa idola Amanda kalau dalam tenis ni? Raducanu. Cita-cita Amanda mungkin nak bermain dekat kejohanan besar ke? Apa cita-cita dalam tenis? Nak main Grand Slam. Grand Slam dekat luar negara lah? Ya. Okey, selain tu Amanda pun ada main sukan lain kan? Jadi, kalau macam olahraga, Amanda punya penyertaan apa je yang dah pernah join? Perak Open and MSSD dengan MSSPK. Apa? MSSM. Apa perasaan? Sebab kami tengok dalam video Amanda bersaing dengan yang lebih besar kan? Ada rasa takut tak? Adalah. So, kalau Amanda suka olahraga, kalau dapat kejayaan, dengan tenis pun berjaya juga, Amanda pilih yang mana? Tenis lah. Tenis juga, suka tenis. Ya. Apa, ada tak impian macam nak banggakan mak ayah bila bersukan ni? Ada. So, mak ayah selalu pesan apa kalau nak bersukan? Kena bersungguh-sungguh and then jangan putus asa. Amanda mungkin tak ramai kawan main tenis kan? Macam mana nak, kalau kawan-kawan tanya Amanda suka main apa, Amanda cakap main tenis, kawan-kawan tak main kan? So, rasa macam kesunyian tak kalau seorang-seorang je main? Tak ada, rasa macam best, like istimewa. Oh, nice. Rasa istimewa sebab kita seorang je main kan? Ya. Okey. Amanda rasa kalau main tenis ni yang paling mencabar latihan macam mana? Pukul ke, berlari ke, stamina ke? Pukul lah. So, dengar Amanda nak pergi Australia sekejap lagi kan? So, apa perasaan? Risau ke? Happy ke? Happy, risau. Semua ada? Ya, semua. So, bila kat sana nanti Amanda harap apa yang boleh buat dekat sana? Berlatih sungguh-sungguh supaya dapat kejayaan yang lebih bagus. Boleh ceritakan macam mana permulaan untuk kesan minat Amanda terhadap sukan? Okey, sebenarnya akak dengan abang memang minat bersukan lah, tapi kita more on berlari. So kita start masa umur Amanda 2 tahun lagi. Masa tu bagi dia, kenalkan dia dengan larian lah, just ikut mood dia. And then start dia umur 6 tahun tu, kita cuba cari sukan yang mungkin lebih bersesuaian dengan dia. Dan masa umur dia 7 tahun tu, dia start dengan tenis. So dah cuba beberapa aktiviti sukan, contoh squash, swimming, badminton, gimnastik, tapi dia memilih untuk di bidang tenis. Apa-apa antara faktor yang buat dia suka tenis tu? Sebab mungkin budak-budak lain sibuk main sukan yang mungkin ya badminton yang ramai main kan, tapi dia mungkin tak ada kawan. Tapi apa yang buat dia suka? So macam sebenarnya budak ni bagi akak lah, parents yang orang kata penentu tau minat dia. Sebab kita adalah pendorong dia. So contoh kalau kita kata main sukan ni, sebab budak ni dia very, apa orang kata, sangat natural kan. Dia ikut je mak ayah kata apa, dia akan ikut biasanya. Tapi kalau dia kata tak suka tu, kita as a parents kena faham lah. So macam akak dengan abang, kita cuba tengoklah beberapa sukan yang boleh menjadikan satu kerjaya. So kita ada list down kan lah, macam squash, badminton, dan tenis. So macam squash dengan badminton kat Malaysia ni quite popular lah. Cuma tenis ni belum begitu popular. Tapi kita nampak lah sebenarnya sukan tenis ni kalau di peringkat dunia sangat-sangat ni lah kan. So kita cuba masa tu, walaupun akak dengan abang tak ada basic knowledge dalam tenis, tapi kita cuba. So bila bagi dia main tu kan, nampak dia ada potensi dan nampak boleh ikut, dan dia sendiri minat. Bila kita bagi kepada sukan lain tu, dia kurang. Kita tanya banyak kali,
nak main sukan apa, dia tetap pilih tenis. Nak main sukan apa. So macam dah after few months, kita setiap kali beberapa bulan tu kita akan tanyalah, betul ke nak tenis? Betul. Tu yang membuatkan kita lebih strong lah untuk fokus dia on tenis. So Amanda ada berkomunikasi dengan puan tak? Apa yang buat dia suka tenis ni sebenarnya? Kita selalu tanya lah. Kita selalu tanya dan selalu, macam akak sendiri selalu encourage dia. So kita dekat rumah tu boleh kata 24 hours bila buka TV, kita buka more on tennis channel. So bila tengok tennis channel tu, kat situ sebenarnya encourage dia. Bila nampak player-player tenis yang world punya level kan, ambil hadiah. Untuk support dia, sebab tadi puan kata dengan Abang Izwan tak ada background kan. So macam mana nak support dia dari segi latihan dia, siapa yang train dia, dekat mana yang kita bawa dia setiap minggu, macam mana? Okay, buat masa ni to be honest, daripada dia start umur 7 tahun tu main tenis, memang husband dia lah, abang yang memang trainingkan dia. So macam masa peringkat umur 7 tahun, 8 tahun tu kita panggil beginner lah. Beginner tu very easy. Maksudnya macam kita, macam abang sebab dia background dia memang atletik. So tak susah sangat lah nak mengajar budak yang di peringkat beginner. Tapi bila dah peringkat intermediate, maksudnya dah pertengahan tu, ada sedikit cabaran. So apa yang kita usahakan adalah macam abang sendiri, abang belajar ikut YouTube, and then at the same time kita hantar juga dia kepada coach-coach luar lah, mungkin belajar teknik sikit ke apa kan. So far apa pencapaian yang Amanda dapat dalam tournament yang pernah disertai? Okay, sebelum COVID tu memang kita very aktif, hantar dia pergi tournament. So macam dekat Malaysia tu, masa dia umur 8 tahun, dia dapat ACE Award. Itu memang diiktiraf lah, LTAM. So kira number 1 lah masa peringkat umur 8 tahun tu. Kemudian kita dah hantar juga ke Thailand. Ke Thailand tu dia dapat finalis, nombor 2 lah. Kemudian bila dah start COVID ni, dia kurang lah sikit nak pergi ke tournament yang ke apa ni luar-luar, sebab dah start sekolah balik semua ni kan, yang dah lepas pandemik apa semua ni. Tapi yang terkini dia akan ke MSSM lah untuk tenis pada 3 September. So perancangan seterusnya katanya akan melebarkan sayap ke Australia. Boleh ceritakan sikit puan? Okey, yang ke Australia ni sebenarnya dapat jemputan dan scholarship academy di sana, iTennis Academy. Dan di sana akademi tu akan susunkan program untuk dia, training, at the same time ada tournament, friendly match. So harapan saya lah, ini adalah macam titik mula lah untuk dia. So bila dia ke sana, mungkin daripada segi dia punya pengalaman, dia punya networking, bila kat sana kan, mungkin nampak lebih ramai pemain-pemain yang lebih hebat, akan bagi dia lebih untuk orang kata pendedahan, yes, dekat sana. So harapan saya ini bukanlah pertama dan terakhir dia akan ke sana. So besarlah harapan saya supaya dia buat yang terbaiklah untuk diri dia. Boleh kita tahu nama akademi tu? iTennis Academy. Okay. Banyak juga sebenarnya atlet negara kita yang dapat jemputan, tapi sesetengah parents sendiri tak berani untuk hantar. Sebab bila hantar tu bermaksud dah perlu serius lah, dah kena ubah mentaliti dia. Betul. Dah kena bersedia untuk naik ke tahap lebih tinggi. Macam puan dengan abang, apa yang buat rasa yakin untuk melepaskan Amanda untuk bagi dia terus ke sana? Okey, terus teranglah bila ke sana tu, walaupun kita dapat scholarship atas tiket akademi tu, so dalam perbelanjaan lain tu kita still kena keluarkan. So macam akak dengan abang, apa yang akak pegang, sebab akak orang berniaga. Kita orang berniaga ni, prinsip kita macam ni tau, selagi kita tak cuba, kita tak tahu. Berjaya atau gagal tu cerita kedua. So kena cuba dulu. Jadi apa yang akak dengan abang berbincang, akak cakap dengan abang, tak apa, kita bagi dia pergi. So bagi dia pergi, mungkin kat situ dia punya mindset akan berubah, sebab dia dapat pendedahan kat sana kan. So pergi je, at least mungkin dapat ilmu, dapat networking, dan mungkin inilah titik mula.
kalau andai katalah ditakdirkan pun tak berjaya lepas ni, sekurang-kurangnya adalah pengalaman. Pengalaman tu yang mahal, yang kita tak boleh beli kan. So kalau kita macam akak dengan abang ni, bagi akak lah, duit tu boleh dicari, tapi mungkin masa tu kita tak boleh nak putar balik. Mungkin ini adalah peluang. Kalau kita lepaskan, mungkin peluang ni tak dapat lagi lah. Sebab peluang yang dapat ni, dia bukan melibatkan di pihak akak je. So maksudnya daripada akademi tu, and then ada orang perseorangan jugalah di Australia yang bersungguh-sungguh, yang nampak dia punya bakat ni, memang yang bersungguh-sungguh nak dia pergi ke peringkat yang lebih tinggi. Okay, kalau dia pergi, Amanda pergi, bermaksud Amanda pun akan membawa nama Malaysia. InsyaAllah. Jadi mungkin ada tak pernah macam cuba dapatkan bantuan atau sokongan daripada mana-mana pihak untuk mungkin ringankan beban kos ke apa? Setakat ni kita ada jugalah jumpa beberapa individu, corporate company dan agensi-agensi lah macam KBS, MSN. So kita ada meminta jugalah sedikit bantuan, dan setakat ni belum ada lagi sebarang feedback ke apa. Cuma buat masa sekarang yang Amanda dapat sponsorship adalah daripada Yonex. Yonex sponsor dia daripada segi equipment, attire, semua kelengkapan dia lah daripada atas sampai bawah. Dan Hollis syarikat Sport Nutrition, dia support daripada segi dia punya apa panggil tu, macam sport drink, nutrition dia lah. Dan dia ada bagi juga sponsor dietitian yang monitor dia punya diet dan nutrisi. Dan buat masa ni akak dengan abang sendiri pun kita cubalah menghubungi beberapa pihak, more on corporate punya syarikat. Macam yang terkini kita dapat feedback daripada SNS, IT kan, IT teknologi. So yang tu mungkin daripada feedback yang dia offer kat kita, mungkin daripada segi monetary lah, duit mungkin tak, tapi tak tahu lagi berapa. Dia akan bagi kontrak dekat kita. Ada tak harapan mungkin bila Amanda dah pergi Australia ni, dia macam perintis jalan untuk atlet-atlet muda lain pun akan buat benda yang sama? Ibu bapa pun contohi apa yang abang dengan akak buat, sebab pengorbanan, kesungguhan tu. Ada tak harapan untuk benda ni jadi perintis jalan untuk mereka? Okey, bagi akak, yelah, bohong lah kalau kata mak ayah ni tak nak buat yang terbaik untuk anak kan. So macam akak, kita sebagai ibu bapa memang cuba bagi yang terbaik. Dan apa yang kita buat untuk Amanda ni mungkin dapat dilihat oleh ibu bapa yang lain. Tapi yelah, tak semua orang kadang ada kemampuan, dan tak ada semua orang ada keberanian nak buat macam ni kan. Tapi akak yakin dan percaya, selagi mana kita berusaha, insya-Allah kejayaan tu ada. So mungkin benda ni, kalaulah Amanda berjaya, mungkin dia membuka mata banyak pihak, dan juga membuka mata dan membuka jalan kepada parent-parent lain. Sebab sukan ni sebenarnya adalah satu bidang kerjaya yang baik juga. Okey, boleh dengar abang cakap pula sikit? Okey, sebab Tuan Izwan kata ada background atletik kan. Sebab tu kita nampak juga dekat media sosial abang hantar Amanda menyertai pertandingan-pertandingan atletik juga. Jadi apa tujuannya? Semua sekadar fitness ataupun juga untuk ada tujuan lain juga abang? Sebenarnya yang banyak kita bagi masuk more atletik, merentas desa, MSSM baru ni. And then sebenarnya nak more tu dia punya stamina, fitness dia. And then kita buat persediaan dia, maksudnya bila dia ke Australia, and then dia tak perlu nak more to fitness, stamina, just fokus pada dia punya teknik permainan dalam tenis lah. And then kadang orang fikir macam kita nak ubahkan dia kepada atletik. Sebenarnya kita punya plan yang tu kita nak macam mana kita panggil apa ni, dia punya persediaan lah, dia punya fizikal dia,
Sebab bila dekat sana nanti bila dekat sana nanti kita tak nak macam buang masa dia baru nak cari fitness dia. Sebab apa yang kita dapat feedback lah daripada orang yang dah pernah pergi training keluar. Ada kawan lah dia pergi ke Thailand. Dia cakap anak dia lembik sebab tak cukup fitness tu. Sebab kita pergi ke sana, kita dah macam dah ke sana tu kita more on patut dah ready daripada segi dia punya fitness tu kan. Tapi bila dah sampai sana, dia cakap Dia tak boleh. kawan tu anak dia pergi ke Thailand, dia kata memang lembik. So dia kata baguslah bila buat persediaan daripada segi fitness. Maksudnya kena hentam macam mana training pun kat sana, dia very fit. So bila kita tengok video-video kalau akademi dekat US ke kat Australia kan, kita nampak dia punya training memang agak ni lah, hard jugalah. Dia yang kita dapat dia punya program training sehari 6 jam, pagi 3 jam, petang 3 jam. Maksud dalam sehari tu dia kena training 6 jam. Dah kira profesional lah. Dah tak kira bawa peringkat umur dah tu. Dah kira latihan profesional dah. Dengan keadaan contoh kalau panas macam ni kan, so imagine je lah 6 jam. Okay, last sekali boleh tak Puan personally dengan abang bagi pesanan kepada adik Amanda Sulun. Apa pesanan supaya dia ingat? Buatlah yang terbaik. Bukan untuk mami dan daddy. Fikirlah untuk Amanda, untuk masa depan Amanda. Ingatlah pengorbanan yang mami buat ni bukan untuk siapa-siapa, untuk kejayaan Amanda. Dan mungkin jadi pendorong pada kawan-kawan yang seusia ataupun atlet-atlet yang lain. Sebab kejayaan ni bukan suatu benda yang mudah. Kalau kita tak berusaha, memang takkan dapat. So bila rasa down, ingat je lah, apa yang mami dengan daddy lakukan ni semua bukan untuk siapa-siapa, untuk Amanda. Ayahnya pula? Tak boleh nak cakap apa lah. So ayah dia sentiasa doakan yang terbaik. Daddy dengan mami hari-hari doakan untuk kakak sentiasa berjaya lah. Buat apa-apa buat yang terbaik. Itu je doa mami dengan daddy. Ya Amanda, apa Amanda nak janji dengan mami dengan daddy bila sampai sana nanti? Kakak akan berlatih sungguh-sungguh berjaya satu hari nanti. Okey, terima kasih.